Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 bidang akhlak Islamiah. Pelajaran yang ke-24, Qanaah hiasan peribadi. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 191 sehingga 195. Okey, objektif pembelajaran yang pertama, menyatakan maksud dan dalil qanaah. Yang kedua, menyenaraikan dua contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyatakan tiga ciri sifat qanaah. Yang keempat, menjelaskan tiga salah faham sifat qanaah. Dan yang terakhir, yang kelima, menyenaraikan tiga hikmah bersifat qanaah. Okey, kita tengok maksud qanaah. Dari segi bahasa, qanaah bermaksud redha. Redha dari segi bahasa. Dari segi istilah, berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan qanaah. Okey, seterusnya kita tengok dalil qanaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kaya jiwa. Apa yang dimaksudkan dengan kaya jiwa ni? Iaitu hati yang selalu berasa cukup. Okay, baik. Seterusnya kita tengok pula contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda. Itu sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga dia tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang dibuat daripada gandum halus. Apatah lagi makan hingga kekenyangan. Jadi itu sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri sifat qanaah. Apakah ciri-ciri sifat qanaah? Yang pertama, beriman. Seorang itu bersifat qanaah bila dia beriman dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq. Apa maksud Ar-Razzaq? Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Maksudnya rezeki ni siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri yang pertama. Yang kedua, sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Seterusnya yang keempat, tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak ada sifat iri hati. Seterusnya, sentiasa sabar dan redha
menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hidup secara bersederhana dan tidak boros. Tidak boros. Okey, itu ciri sifat qanaah. Okey, seterusnya kita tengok pula salah faham tentang sifat qanaah. Okey, ada beberapa salah faham tentang sifat qanaah. Yang pertama, dia tak mahu berderma, menderma dia tak nak, ataupun dia tak nak bersedekah. Sebab apa? Alasan dia belum kaya lagi. Nanti aku kaya, nanti baru aku sedekah. Ini salah faham tentang sifat qanaah. Jangan tunggu kaya. Kita tengok keadaan kita. Mana yang kita mampu, kita derma, kita sedekah. Walaupun sedikit. Baik, yang kedua, malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan alasan ini sudah suratan takdir. Kenapa kamu ni tidak berusaha? Kenapa tidak kerja? Ini kan takdir. Dia itu salah faham tentang sifat qanaah. Baik, yang terakhir, yang ketiga, tidak berusaha juga memberikan sumbangan kepada negara. Sebaliknya, memikirkan tentang sumbangan negara kepada kita. Itulah salah faham tentang sifat qanaah. Seterusnya kita tengok hikmah bersifat qanaah. Apakah hikmah bersifat qanaah? Pertama, kehidupan menjadi tenang dan tenteram. Sebab kita rasa cukup dah, kita reda dah apa yang Allah SWT bagi. Jadi kita rasa tenang, kita rasa tenteram. Yang kedua, kemuliaan diri terpelihara. Yang ketiga, memupuk sifat sabar dan syukur. Bila ditimpa musibah, dia sabar. Bila ditimpa sesuatu kebaikan, dia bersyukur kepada Allah SWT. Baik, dan yang terakhir, kasih sayang sesama anggota masyarakat menjadi erat. Itulah hikmah bersifat qanaah. Baik, seterusnya kita tengok pula latihan pengukuhan. Manakah yang benar dan salah tentang qanaah? Cuba kita tengok. Yang pertama, orang benar ataupun salah, kan? Orang yang memeluk Islam dan redha dengan kenikmatan diberi adalah orang yang berjaya. Betul ataupun salah? Ya, sebab dia redha ni kan, dengan nikmat yang diberi. Maka jawapan dia tentulah ya, betul, pandai. Yang kedua, kekayaan diukur dengan harta. Tadi kan hadis ada sebut. Adakah dengan harta? Jawapannya tidak, ataupun salah. Jawapan dia salah, kan? Dia diukur dengan apa tadi? Kaya jiwa. Jiwa dia. Berasa cukup dengan apa yang dia ada. Baik. Yang ketiga, Rasulullah SAW sekeluarga tidak pernah makan makanan mewah. Betul ataupun salah? Ya, betul. Tadi kita dah cerita dah tentang sifat qanaah Rasulullah SAW. Seterusnya, soalan yang seterusnya, hati yang sentiasa dengki dengan orang lain ialah salah satu contoh kekayaan. Betul ke salah? Tentunya salah, kan? Sebab dengki kan, takkan lah dengki, kan? Dia mesti ada sifat qanaah. Dan yang terakhir, sifat qanaah dapat membersihkan hati seseorang daripada sifat iri hati. Betul ataupun salah? Ya, jawapannya
betul. Pandai. Betul semua rupanya ya. Okey, baik. Jadi, macam biasa, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Jadi Ustaz juga bagikan kredit kepada Ustazah Adura. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.